Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Zulaika binti Zulkifli, nombor pendaftaran 01DIB 21F1017. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tunjuk cara amalan 5S di rumah saya. Amalan 5S adalah suatu amalan budaya daripada masyarakat Jepun. Amalan ini berfokuskan untuk mewujudkan suasana kualiti di sesebuah organisasi. 5S merupakan singkatan kepada perkataan Jepun iaitu Seiri yang bermaksud sisih, Setan yang bermaksud susun, yang ketiga Seiso yang bermaksud sapu, yang keempat Seiketsu yang bermaksud seragam, dan yang kelima Shitsuke yang bermaksud sentiasa amal. Seterusnya, apakah faedah mengamalkan amalan 5S? Faedahnya adalah yang pertama, penggunaan ruang kerja yang optimum. Kedua, memudahkan urusan penyelenggaraan. Ketiga, mewujudkan piawaian kerja yang jelas. Keempat, tempat kerja lebih bersih, kemas dan rapi. Dan yang terakhir adalah persekitaran tempat kerja lebih selamat. Berikut merupakan keadaan zon bilik tidur sebelum mengamalkan amalan 5S. Bagaimanakah hendak mengamalkan amalan 5S? Mari kita saksikan slide seterusnya. Amalan 5S yang pertama ialah sisih. Kita perlu menyisihkan semua barang yang tidak diperlukan di dalam bilik tidur. Barang-barang yang kita sisihkan tadi boleh disimpan di tempat yang lain atau buang ke dalam tong sampah. Proses ini dinamakan sebagai proses pengasingan dan proses ini membantu kita untuk menentukan barang-barang yang diperlukan untuk masa sekarang atau masa hadapan. Barang yang mungkin akan ada kegunaannya pada masa hadapan hendaklah disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan, manakala barangnya yang tidak diperlukan hendaklah dilupuskan. Yang kedua ialah susun. Seterusnya, kita hendaklah susun dan simpan barang dengan kemas. Proses susun ini dapat menjimatkan penggunaan ruang, memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan datang, serta penyimpanan barang akan lebih teratur dan kemas. Yang ketiga ialah sapu. Sapu merupakan suatu proses mencuci atau membersih bilik tidur dengan rapi agar bilik tidur kita tiada habuk atau kotoran seperti di atas lantai ataupun katil. Persekitaran yang bersih diperlukan supaya kita berasa selesa untuk berehat. Proses ini juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan di dalam bilik tidur. Hal ini kerana objek yang tajam seperti jarum di atas lantai boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan. Maka disebabkan itu, kita hendaklah sentiasa menyapu supaya kejadian yang tidak diingini dapat dielakkan. Yang keempat ialah seragam. Seragam sangat penting kerana segala usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti yang dilakukan sebentar tadi iaitu aktiviti sisih, susun dan sapu tidak menjadi sia-sia. Kelebihan seragam ialah kita dapat menyemai sifat cintakan kebersihan di bilik tidur. Yang terakhir ialah sentiasa amal. Kita mestilah sentiasa mengamalkan amalan 5S ini secara berterusan agar ia menjadi satu tabiat dan budaya kerja berkualiti. Oleh itu, kita hendaklah memahami, patuh, berusaha serta mengamalkan penjagaan kebersihan di bilik tidur.
Berikut merupakan keadaan zon meja belajar sebelum mengamalkan amalan 5S. Bagaimanakah hendak mengamalkan amalan 5S? Mari kita saksikan slide seterusnya. Amalan 5S yang pertama ialah sisih. Kita perlu menyisihkan semua barang yang tidak diperlukan di atas meja belajar. Barang-barang yang kita sisihkan tadi boleh disimpan di tempat yang lain atau buang ke dalam tong sampah. Proses ini dinamakan sebagai proses pengasingan dan proses ini membantu kita untuk menentukan barang-barang yang diperlukan untuk masa sekarang atau masa hadapan. Barang yang mungkin akan ada kegunaannya pada masa hadapan hendaklah disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan. Manakala barangan yang tidak diperlukan hendaklah dilupuskan. Yang kedua ialah susun. Seterusnya, kita hendaklah susun dan simpan barang dengan kemas. Proses susun ini dapat menjimatkan penggunaan ruang, memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan datang, serta penyimpanan barang akan lebih teratur dan kemas. Yang ketiga ialah sapu. Sapu merupakan suatu proses mencuci atau membersih meja belajar dengan rapi agar meja belajar kita tiada habuk atau kotoran. Persekitaran yang bersih diperlukan supaya kita berasa selesa semasa proses pembelajaran. Proses ini juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan semasa belajar. Hal ini kerana meja belajar yang bersih akan mengurangkan risiko kemalangan kecil seperti kertas jawapan peperiksaan terkena kotoran atau tumpahan air. Maka, disebabkan itu kita hendaklah sentiasa menyapu supaya kejadian yang tidak diingini dapat dielakkan. Yang keempat ialah seragam. Seragam sangat penting kerana segala usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti yang dilakukan sebentar tadi iaitu aktiviti sisih, susun dan sapu tidak menjadi sia-sia. Kelebihan seragam ialah kita dapat menyemai sifat cintakan kebersihan di meja belajar. Yang terakhir ialah sentiasa amal. Kita mestilah sentiasa mengamalkan amalan 5S ini secara berterusan agar ia menjadi satu tabiat dan budaya kerja berkualiti. Oleh itu, kita hendaklah memahami, patuh, berusaha serta mengamalkan penjagaan kebersihan di meja belajar. Antara halangan dalam melaksanakan amalan 5S ialah yang pertama, pengurusan masa tidak efektif. Perkara ini terjadi kerana masa lebih banyak digunakan untuk menyiapkan kerja rumah serta tugasan yang diberi dan masa yang berbaki digunakan untuk berehat. Oleh itu, amalan 5S ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Halangan yang kedua ialah tidak mendisiplinkan diri. Sikap tidak mendisiplinkan diri ini akan menyebabkan amalan 5S ini tidak diambil berat, sedangkan amalan 5S ini memberi banyak manfaat dalam kehidupan harian kita. Kesimpulannya, amalan 5S dapat memupuk sikap mendisiplinkan diri serta meningkatkan rasa tanggungjawab.
Amalan ini juga dapat mewujudkan persekitaran yang produktif, bersih dan selamat. Oleh itu, kita hendaklah melaksanakan amalan ini secara berterusan supaya ia menjadi tabiat atau budaya dalam diri kita. Antara cadangan penambahbaikan ialah yang pertama, membuat jadual. Dengan membuat jadual, saya dapat menyenaraikan perkara yang ingin dilakukan. Seterusnya, saya dapat bahagikan aktiviti harian mengikut keutamaan. Penyediaan jadual membolehkan saya menyiapkan tugas harian tanpa perasaan tertekan. Cadangan penambahbaikan kedua ialah memupuk sikap mendisiplinkan diri. Cara untuk memupuk sikap ini adalah sentiasa rapikan tempat tidur setelah bangun dari tidur, tidak melakukan perbuatan yang tidak berfaedah sewaktu masa lapang dan sebagainya. Sikap disiplin diri ini amat penting kerana ia dapat membentuk tingkah laku yang baik, sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni serta melahirkan keterampilan diri yang tinggi. Sekian itu sahaja daripada saya.